Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 3 Januari 2024. Kita ke berita utama. Mayat seorang bayi lelaki cukup sifat ditemui ditanam di belakang sebuah rumah di Taman Mutiara Kangar dalam satu kejadian pada Sabtu lalu. Bayi malang itu ditemui kira-kira pukul 10.30 pagi oleh pengadu yang merupakan seorang guru lelaki selepas terhidu bau busuk dari belakang rumahnya. Ketua Polis Daerah Kangar, Asisten Komisioner Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata, pengadu kemudian bertindak mencangkul lokasi bau itu lalu menemui satu mayat disyaki bayi berbungkus kain putih dalam keadaan berulat. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Kangar, Superintendent Bayah Abdul Wahab berkata, polis berjaya mengesan dan menahan suspek yang merupakan seorang pembantu rumah warga asing yang disyaki terlibat dalam kes tersebut. Suspek direman sehingga 5 Januari ini dan kes disiasat di bawah Seksyen 318 Kanun Kesesaan iaitu menyembunyikan kelahiran dengan membuang mayat yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Tertuduh sebelum ini dikatakan bekerja di salah sebuah rumah di sekitar taman berkenaan dan mengaku menanam bayi tersebut selepas mendapati bayi itu tidak lagi bernyawa. Kementerian Pendidikan KPM telah mengadakan pertemuan dengan keluarga murid yang kisahnya tular baru-baru ini selepas menulis surat kepada Perdana Menteri tentang kesukaran yang dihadapinya untuk meneruskan persekolahan akibat masalah kewarganegaraan. Pertemuan yang diadakan melalui Jabatan Pendidikan Negeri 9 JPNS pada 28 Disember lalu bertujuan mencari jalan penyelesaian bagi membolehkan murid terlibat meneruskan persekolahan seperti biasa. Pada masa sama, KPM memaklumkan pihaknya turut mengambil perhatian isu murid tanpa dokumen yang menghadapi masalah meneruskan persekolahan seperti yang dilaporkan oleh media baru-baru ini. Ujarnya, KPM sentiasa berusaha meningkatkan akses pendidikan berkualiti untuk semua murid warga negara di mana agenda pendidikan manusiawi memastikan tiada murid yang tercicir. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepeja dan Pembersihan Awam SWCOP Wilayah Persekutuan kesal dengan sikap tidak bertanggungjawab warga kota yang meraihkan Tahun Baharu 2024. Pengarahnya Umi Kalsum Syuib memberitahu kutipan sampah di 3 kawasan tumpuan di Kuala Lumpur ketika sambutan ambang kali ini turut menyaksikan lonjakan kepada 3.06 tan berbanding 2.98 tan semasa Tahun Baharu 2023. Kesal dengan sikap itu, menurutnya keadaan ini menunjukkan masyarakat tidak rasa bersalah membuang sampah merata-rata sekaligus merosakkan permandangan lokasi pelancongan negara. Media kemarin melaporkan hantaran tular Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL yang memaparkan suasana kotor lokasi popular di Ibu Negara selepas sambutan berkenaan dengan seramai 128 pekerja syarikat Alam Flora melakukan operasi pembersihan tanpa henti dari pukul 10 malam Ahad lalu sehingga 8 pagi keesokannya. Kawasan Bukit Bintang merekodkan kutipan sisa paling tinggi iaitu 1.98 tan diikuti Dataran Merdeka sebanyak 0.19 tan, manakala sekitar KLCC pula ialah 0.29 tan. Seorang lelaki tempatan ditahan selepas disyaki menyamar sebagai anggota polis dengan memakai vest tertera tulisan polis berwarna hijau di Ampang Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Azam Ismail berkata suspek ditahan sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah daerah Ampang Jaya ketika op khas cegah jenayah ambang tahun baru pada pukul 1.45 pagi. Katanya suspek yang menunggang motosikal ketika itu bagaimanapun gagal menunjukkan kad kuasa polis selain memberikan alasan yang tidak munasabah. Tambahnya, hasil ujian air kencing terhadap suspek yang bekerja sebagai buruh binaan berusia 27 tahun itu negatif dadah dan suspek tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau. Jelas Muhammad Azam, suspek direman 4 hari dan tempoh tahanan tamat esok dan kes disiasat di bawah Seksyen 170 Kanun Kesesaan dan Seksyen 89 Akta Polis 1967 kerana memiliki secara haram peralatan yang dibekalkan kepada pegawai polis. Anda mesti biasa mendengar runggutan sebegini.
They always talk about upgrading, but it's been a year. What have they actually done? Tanggapan yang salah mungkin menimbulkan rasa tidak senang. Namun, pemahaman membawa pencerahan seperti program Fly Siswa, lebih 50,000 pelajar menerima RM300 untuk penerbangan pulang ke kampung halaman atau subsidi untuk menetapkan harga maksimum tiket penerbangan pada musim perayaan. Tiada yang lebih bermakna apabila keluarga bersatu. Your father's calling. Hey, can you see it? I'm about to board the ferry to Georgetown. Born you in Ipoh? How did you end up in Penang? Betul. Kini anda boleh ke Pulau Pinang dari Ipoh dengan Komite Utara. Satu persatu permintaan anda kami tunaikan. Kami juga menambah lebih banyak kereta api dari Kedah dan feri-feri baharu di Pulau Pinang kerana anda bermakna buat kami. Okay, I'm going shopping with Nana. Bye, Dad. Nana wants to bring me jalan-jalan, but still need to take a train. When are you going to buy a car for her? We can visit many malls with an unlimited pass without worrying about traffic jam. I often hear a lot of problems about the LRT. Kami mendengar kegusaran anda. Tak perlu risau. Barisan jurutera rapid telah melipat gandakan usaha mereka. Kekerapan LRT juga ditambah baik kepada 3 minit pada waktu puncak. Perkhidmatan bertambah mutu. Penjimatan PAS Mai 50 berterusan. Ini hanyalah permulaan. Banyak lagi yang kami akan laksanakan. Yang pasti kami akan terus berkhidmat untuk anda. Video yang memaparkan seorang lelaki mengasari anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah yang tular di media sosial sejak semalam berlaku pada 22 November lalu. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah Aman Shah Hashim berkata individu terlibat yang merupakan seorang peniaga air tebu berusia 24 tahun telah dipenjara sehari dan didenda sebanyak RM4,000 oleh Mahkamah Magistrate Jitra pada 27 November 2023. Menerusi klip video berdurasi 1 minit 24 saat yang tular di beberapa platform media sosial itu, anggota JPJ pada mulanya dilihat mengekori sebuah lori jenis Nissan dinaiki dua lelaki sebelum kenderaan itu berhenti di sebuah premis. Tambah Aman Shah, satu laporan polis telah dibuat anggota terlibat pada hari kejadian dan suspek ditahan serta didakwa di mahkamah mengikut Seksyen 353 Kanun Keseksaan. Dalam pada itu, katanya orang ramai diingatkan supaya tidak berkongsi sebarang video tanpa mengetahui kesahihannya dengan mencemarkan imej perkhidmatan awam. Setiap hari saya berdoa tak jatuh apabila menunggang kuda. Demikian perkongsian pelakon Nur Fazura yang mengakui gemetar menggalas watak Sri Kandi dalam filem Pendekar Awang Darah Indra Gajah yang menuntutnya menjayakan babak menunggang kuda. Pemilik nama sebenar Nur Fazura Sharifuddin itu mengakui dia risau memikirkan risiko berlakunya kecederaan di bahagian peranakan sekaligus menjejaskan peluang mendapatkan zuriat pada masa akan datang. Sementara itu, isteri kepada aktor Fatah Amin turut menafikan dirinya berbadan dua susulan tindakan meluahkan kerisauan dengan babak tersebut. Tambahnya, ketika ini dia dan suami mengambil langkah merancang keluarga lantaran kesibukan dalam menjalankan tugas seharian. Terdahulu, filem Pendekar Awang Darah Indra Gajah yang menelan belanja RM15 juta merupakan prequel kepada filem Mak Kilau Kebangkitan Pahlawan dan bakal menemui penonton di Pawagam pada 11 Januari ini. Berita luar negara, seorang lelaki di Britain terkena percikan api selepas cuba melancarkan sebuah merca roket menggunakan mulutnya. Dalam sebuah klip video, lelaki yang dikenali sebagai Rhys dilaporkan mencuba aksi berbahaya itu di bandar Sunderland semasa sambutan ambang Tahun Baru 2024. Rhys ketika kejadian dirakam meletakkan mercun pada mulutnya, manakala seorang lagi rakannya menyalakan hujung mercun itu. Percikan api kemudian mengenai wajah Rhys apabila ia mengeluarkan letupan, namun dia segera melempar merca roket itu ke tanah sebelum melarikan diri bersama rakan-rakan kerana terkejut.
Seorang imam di Masjid Al-Ula, Kampung Baru, Kalimantan Timur, Indonesia rebah sebelum sempat membacakan doa kunut ketika menunaikan solat subuh semalam. Mangsa dikenali sebagai Andi Samsul Bahri merupakan pemilik sebuah premis farmasi Arif Rahman di Balikpapan Barat dilaporkan meninggal dunia ketika sedang dalam keadaan sujud dan terus tidak sedarkan diri. Terkejut dengan situasi tersebut, salah seorang jemaah di situ kemudiannya terus bangun dan mengambil alih tugasnya sebagai imam di barisan hadapan. Kejadian itu yang tular di media sosial dirakamkan menerusi televisyen litar tertutup CCTV masjid berkenaan. Dalam pada itu, rata-rata orang ramai yang mengenali arwah berkongsi rasa sedih atas pemergian Allahyarham dan menyifatkan seorang yang peramah dan baik hati. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Segmen halal niaga minggu ini, restoran warung Eropah yang terkenal di Pulau Bali kini telah membuka cawangan kedua di Plaza The Exchange TRX sekaligus yang pertama di Malaysia. Bermula di Seminyak Bali pada tahun 2000, kini setelah hampir 23 tahun di Pulau Seribu Dewa, pemiliknya Tania Alin yang merupakan seorang chef mengorak langkah dengan membawakan pelbagai hidangan khas pulau itu ke negara ini. Sajian bebek atau itik adalah antara signature utama makanan khas provinsi itu. Warung Eropah juga turut menyediakan pelbagai hidangan lazim seperti rawon malang, sayur asam, sayur lodeh pete dan empal yang pasti akan membuat pencipta makanan autentik Indonesia jatuh cinta. Yes, this is first our branch because I prefer abroad, to bring the name of Indonesian cuisine to abroad. We always want to blend with the culture wherever the restaurant. So I say what I say signature, of course, is our authentic. But then a few menu also we can always. About food, you always must be flexible because the ingredient and also the staff, the ambience, we blend with the culture. Minat terhadap ekuiti Malaysia dalam kalangan pelabur asing menjangkau minggu ketiga apabila mereka membeli bersih saham bernilai 165.3 juta ringgit di Bursa Malaysia. Menurut laporan aliran dana minggu berakhir 29 Disember 2023 oleh MIDF Research, minggu lalu adalah minggu dagangan yang dipendekkan kerana cuti Christmas pada Isnin. Katanya pelabur asing membeli bersih 85.2 juta ringgit pada Rabu dan 187.9 juta ringgit pada Khamis, tetapi menjual bersih sebanyak 50.3 juta ringgit pada Selasa dan 57.5 juta ringgit pada Jumaat. Dari segi penyertaan, jelasnya berlaku penurunan dalam purata volume dagangan harian ADTV bagi pelabur asing iaitu sebanyak 22%. Sementara itu, firma penyelidikan itu menyatakan pelabur institusi tempatan terus mencatat jualan bersih untuk minggu kedua berturut-turut pada 189.6 juta ringgit iaitu 77.7% lebih tinggi daripada minggu sebelumnya. Berita sukan, pemain beregu badminton nombor 1 negara Aaron Chia keberatan untuk bercakap tentang sasarannya menjelang terbuka Malaysia yang akan berlangsung pada minggu depan, namun dalam masa sama masih mengharapkan kejayaan di laman sendiri akan menjadi satu permulaan yang baik bagi musim 2024. Dengan Sukan Olimpik di Paris menjadi sasaran utamanya, Aaron berkata dia perlu bermain lebih konsisten dan bekerja keras bagi memastikan impian ke tamasya 4 tahun sekali itu kekal
kekal bernyala. Aaron Wok Yi kini menghuni ranking nombor 4 dunia dan mereka perlu mengekalkan kedudukan dalam kelompok 8 terbaik sehingga tarikh akhir 28 April ini bagi memastikan slot ke Sukan Olimpik terjamin. Aaron yang diberi cuti selama 3 hari dan berpeluang berehat di Hong Kong menjelang tahun baharu amat berharap kepulangan daripada percutian tersebut dapat membantu mengubah prestasinya bagi mendapatkan tenaga baharu pada terbuka Malaysia nanti. Aksi Piala Juara-Juara menentang Toulouse di Stadium Parc des Princes awal pagi esok dijangka menjadi trofi terakhir buat bintang Perancis Kylian Mbappe bersama Paris Saint-Germain PSG. Kerana itu, ekoran situasi Mbappe yang kini bebas untuk melakukan rundingan dengan mana-mana klub pada jendela perpindahan Januari ini memandangkan kontraknya bersama PSG sudah memasuki 6 bulan terakhir. Penyerang berusia 26 tahun menarik minat gergasi dunia termasuk juara 14 kali Eropah Real Madrid, Liverpool dan terbaru yang dikaitkan ialah Arsenal. Percubaan Real bagi mendapatkan khidmat Mbappe dengan nilai mencecah 1.01 bilion ringgit pada jendela perpindahan musim panas lalu menemui jalan buntu apabila dia mengambil keputusan untuk kekal di PSG. Difahamkan PSG sudah bersedia untuk menerima tawaran mega daripada Real, Liverpool ataupun Arsenal selain turut memiliki perancangan tersendiri sekiranya Mbappe mengambil keputusan berhijrah. Bagaimanapun, pihak pengurusan PSG juga masih belum berputus asa untuk mengekalkan Mbappe di Parc des Princes namun enggan melakukan tawaran gila kerana pemenang Piala Dunia 2018 itu. Sebagai penutup 15 minit AMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 4 Januari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.